والصلاة This call is والسلام now being recorded. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم وتب علينا. رب زدني مستقيما لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا علما نعرف به العلماء ونعرف به وإن من ملائكة المقربين وخرجنا من ظلمات الوحي وافتح لنا برحمتك وعلمنا رب اشرح لنا صدرنا من لساننا. قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا به في الدارين آمين. Kan? Dan tak kala berkata Yahudi bagi Nabi Muhammad, tiadakah engkau ketahui bahawasa Yaqub hari matinya wasiat ia akan anak-anaknya dengan agama Yahudi. Turun ayat. Am kuntum syuhada'a. Ni masuk cerita masuk pada ayat kata am kuntum syuhada. Jadi belum pasal boleh nak turun ayat am kuntum tu syuhada ni sebabnya orang Yahudi ada kata kepada Nabi Muhammad. Dan tak kala berkata Yahudi bagi Nabi Muhammad. Tak kala orang Yahudi ada tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanyaan dia? Tiadakah engkau ketahui, engkau tahu ke tidak? Adakah tiadakah engkau ketahui, maknanya engkau wahai Muhammad tahu ke tidak bahawasa Yaqub, Nabi Yaqub hari matinya pada waktu dekat-dekat nak mati. Hari matinya maknanya pada masa dekat-dekat nak mati. Pada masa dekat-dekat nak meninggal dia. Wasiat ia, mana Nabi Yaqub dekat-dekat nak mati pada hari yang dia dekat-dekat dia nak meninggal tu dia ada wasiat. Dia ada pesan akan anak-anaknya, anak-anak Nabi Yaqub, pesan wasiat dengan agama Yahudi. Jadi maksudnya orang Yahudi itu dia tanya Nabi Muhammad, engkau ya Muhammad, engkau tahu ke tidak bahwasanya Nabi Yaqub itu pada masa dekat-dekat dia nak wafat tu dia pesan kepada anak dia, pesan untuk mengikut dengan agama Yahudi. Pesan untuk beragama dengan agama Yahudi. Apabila orang Yahudi itu tanya begitu kepada Nabi Muhammad, padahalnya benda yang ditanyai tadi tu katanya Nabi Yaqub pesan kepada anak-anak Nabi Yaqub dengan agama Yahudi, mana pesan suruh mengikut, berpegang dengan agama Yahudi. Suruh mengikut, suruh berpegang dengan agama Yahudi, padahal benda itu benda palsu, bukan benda yang sebenar. Sebab kalau tilik kepada sejarahnya, agama Yahudi belum timbul lagi. Sebab Yahudi itu datang apabila datang daripada Nabi Musa alaihissalam. Padahal zaman di antara Nabi Yaqub dengan Nabi Musa tu sangat jauh. Maka tak boleh jadilah Nabi Yaqub tu nak pesan dengan agama Yahudi.
Maka tetapi dakwaan orang Yahudinya begitu. Kata Nabi Yaqub pesan kepada anak-anak mengikut agama Yahudi. Lalu tu diturunkan turun ayat. Turunlah ayat ni. Ayat mana? Am kuntum syuhada'a. Am kuntum syuhada'a. Jadi turun ayat ni dah. Turun ayat ni untuk nak mendustakan, nak beritahu katanya cakapan Yahudi begitu tu, dakwaan dia begitu tu ialah dakwaan yang bohong, dakwaan yang dusta, bukan sebenar. Turun ayat am kuntum syuhada. Jadi turun ayat ni ya, tujuan tu nak menyata kedustaan bagi cakapan orang Yahudi yang katanya begitu tadi. Katanya turun ayat ni am kuntum syuhada'a. Adakah kamu itu hadir? Hadir tu mana ada di dalam majlis itu? Ada sekali dengan ada pada masa wasiat tu ke? Kamu hadir, kamu berada dalam majlis wasiat tu ke? Idh hadara Ya'qub al-mautu. Ketika hadir Nabi ketika hadir akan Nabi Yaqub itu oleh mati. Jadi turun ayat ni katanya kamu ada hadir ke pada masa itu? Kamu ada ke masa itu? Pada masa mana? Ketika Nabi Yaqub dekat-dekat nak mati, ketika Nabi Yaqub wasiat itu, kamu ada sekali ke tidak? Sebab boleh pandai-pandai duk katanya Nabi Yaqub pesan suruh mengikut, suruh berpegang dengan agama Yahudi. Kamu kan pandai kata begitu, maknanya kamu duduk sekali ke? Padahalnya tidak. Sebab Yahudi itu memanglah anak cucu Nabi Yaqub, tapi beratus-ratus tahun jauhnya. Idh qala li banihi, ketika berkata ya Nabi Yaqub bagi anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Cerita yang sebenarnya begini. Ketika Nabi Yaqub dekat-dekat dia nak mati, dia panggil kumpulkan anak-anak dia. Lepas tu dia tanya kepada anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di. Apa kamu hendak sembah kemudian daripada mati aku ini? Sembah beribadat, bertuhan. Nabi Yaqub katanya anak-anak dia, selepas pada aku meninggal, kamu nak sembah kepada mana Tuhan? Kamu nak tetap di atas Tuhan, Tuhan yang ialah Allah ke, Tuhan yang lain pula ke? Nabi Yaqub tanya. Qalu, kata mereka itu anak-anak. Jadi jawablah, anak-anak pun jawab dengan sebab Nabi Yaqub tanya, selepas pada aku mati ni, engkau nak sembah kepada Tuhan mana? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi anak-anak Nabi jawab oleh anak-anak Nabi Yaqub, jawab katanya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami sembah Tuhan engkau. Maknanya jawab katanya, apabila ayah dah mati, apabila ayah dah wafat, kami kesemua akan tetap beribadat kepada Tuhan engkau, Allah Ta'ala. Dan Tuhan Allah tu Tuhan engkau, Allah tu Tuhan bagi bapa-bapa engkau. Sebab Nabi Yaqub ni cucu bagi Nabi Ibrahim kan. Nabi Yaqub ni cucu bagi Nabi Ibrahim.
Jadi Nabi Yusuf anak Nabi Yakub cicit bagi Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala tu Tuhan bagi engkau wahai ayah Nabi Yakub. Dan Tuhan bapa-bapa engkau. Jadi bapa bagi Nabi Yakub tu ialah Nabi Ishak. Tengok. Tapi dia sebut dikehendaki dengan bapa-bapa engkau ni siapa? Ibrahim. Ini badal. Siapa bapa-bapa engkau? Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Dimaksud dengan bapa-bapa engkau tu 3 orang. Satunya Ibrahim sebagai nenek. Nenek pun dipanggil bapa juga. Atas jalan majazi, nenek boleh dipanggil bapa. Dan Ismail, padahalnya Ismail ni bapa saudara bagi Nabi Yakub. Yang bapa sebenarnya Nabi Ishak. Sebab Nabi Yakub anak bagi Nabi Ishak, Nabi Ishak anak bagi Nabi Ibrahim. Abang kepada Nabi Ishak tu ialah Ismail. Jadi dia dimaksud dengan kata bapa-bapa engkau tu 3 orang. Satunya Ibrahim, yang keduanya Ismail, yang ketiganya Ishak. Tetapi kalau tilik pada yang sebenarnya, Ibrahim bukan bapa betul, bukan nenek, ayah bagi ayah. Dan Ismail pun bukan bapa betul-betul bagi Nabi Ishak, bukan bapa saudara. Bapa saudara. Dan Ishak ni bapa betul bagi Nabi Yakub. Lepas tu soalnya kenapa Ibrahim tu, Nabi Ibrahim dipanggil bapa kepada Yakub juga? Sebab Nabi Ibrahim ialah nenek. Nenek tu dikatakan bapa juga atas jalan majazi. Dan Nabi Ismail bukan bapa betul bagi Nabi Yakub, bahkan bapa saudara. Maka bapa saudara boleh nak panggil bapa juga. Walaupun pak cik kita masalah, dia tu jadi seolah bapa kita lah. Sebab bapa saudara menempati bapa. Tengok pada waktu nak kahwin, kalau tak ada bapa, kalau tak ada bapa, wali nikahnya ialah bapa. Kalau tak ada bapa, saudara. Kalau tak ada saudara, nenek. Kalau tak ada kalau tak ada bapa, nenek. Kalau tak ada nenek, saudara. Kalau tak ada saudara, naik kepada bapa saudara. Maka bapa saudara tu boleh gantikan bapa untuk jadi wali. Ketika tak ada bapa, tak ada nenek, tak ada saudara, maka wali tu naik kepada jatuh di atas bapa saudara. Sebab tu boleh dipanggil juga bapa saudara tu boleh panggil bapa juga. Lalu tu di sini katanya bapa-bapa engkau tu melekapi 3 orang. Tapi bapa benarnya, bapa yang sebenarnya Nabi Ishak. Ismail bapa saudara bagi Nabi Yakub boleh dipanggil bapa tu dengan sebab dia menempati bapa juga. Sebab Nabi sebab ayah kita dengan bapa saudara kita ni, ayah kita dengan abang ayah kita ni satu keturunan saja, satu nasab. Jadi ayah kita bin kepada nenek kita, bapa saudara pun bin kepada nenek kita. Jadi maknanya daging darah yang sama. Daging darah yang sama. Sebab tu boleh dipanggilkan bapa juga. Jadi pendek katanya kembali pada ceritanya Nabi Yakub apabila dekat-dekat dia nak mati tu, dia kumpulkan anak-anak dia, maka dia pun tanya, selepas pada aku mati ni, Tuhan mana ke engkau nak beribadat? Maka anak dia pun jawab, kata, ayah jangan rusing, ayah jangan bimbang, ayah jangan susah hati, sebab kami tetap di atas ibadat kepada Tuhan engkau ialah Allah Ta'ala, dan yang mana Allah Ta'ala itulah Tuhan bagi Nabi Ibrahim, Tuhan bagi Nabi Ismail, Tuhan bagi
Nabi Ishaq yang ialah dipanggil kata bapa-bapa. Ha. Na'budu ilahaka ilahu na'budu ilahaka na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah, akan Tuhan yang satu. Nak sembah kepada Allah Tuhan yang satu saja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya, bagi Tuhan yang satu ialah Allah Ta'ala, Islam sekalian. Maknanya mengikut sekalian, mengikut. Mengikut maknanya mengikut patuh, begitu. Jadi kembali pada cerita asal. Jadi orang Yahudi tadi tu dia buat tanya Nabi Muhammad. Orang Yahudi tu dia buat tanya Nabi Muhammad, katanya, wahai Muhammad, engkau tahu ke tidak apa pesanan yang Nabi Yaqub pesan kepada anak-anak dia ketika dia hampir nak mati? Yahudi katanya, dakwaan Yahudi kata Nabi Yaqub tu ketika dia hampir-hampir nak meninggal tu, dia pesan kepada anak-anak supaya mengikut agama Yahudi. Maka Allah Ta'ala jawabkan kataan gitu, katanya, engkau ada ke di dalam majlis itu? Ketika Nabi Yaqub pesan, tanya kepada anak nak ibadat kepada Tuhan mana? Maka anak-anaknya jawab, Tuhan engkau lah kami ibadat tetap di atas itu. Jadi mana tepat katanya Nabi Yaqub pesan dengan agama Yahudi? Tak ada. Lagi pulanya, Yahudi yang bercakap sekarang ni, Yahudi yang zaman Nabi Muhammad lebih jauh lagi. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa jauh lagi. Nabi Musa dengan Nabi Yaqub jauh pula. Jadi tak mungkinlah nak kata ada dah timbul Yahudi pada zaman Nabi Yaqub. Tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin. Tak, maknanya jauh lagi, lama lagi, beratus-ratus tahun lagi nak timbul agama Yahudi. Arti kamu Yahudi, arti ayat tadi. Kamu Yahudi tiada hadir waktu matinya Nabi Yaqub. Kamu tak hadir sebab kamu ni orang yang kebelakangan sangat. Betapa kamu nisbah kepadanya, kamu bangsakan kepadanya barang yang tiada layak dengan dia. Kenapa kau kata kau bangsa kepadanya, kepada Nabi Yaqub, perkara yang tak layak dengan dia? Apa dia perkara tak layak? Sebab dia kata Nabi Yaqub pesan suruh mengikut dengan agama Yahudi. Maka pesanan mengikut dengan agama Yahudi itu perkara yang tak layak nak keluar daripada mulut Nabi Yaqub. Tak boleh jadi Nabi Yaqub nak pesan begitu. Nabi Yaqub pun tahu. Kerana Yahudi kemudian daripada Nabi Musa, maka Yaqub dahulu. Maka Yaqub dahulu daripada Musa. Macam mana nak tahu? Mana cerita tadi tu dah nyata katanya. Jelas-jelaslah katanya dusta bohong. Maka betapa Yaqub wasiat dengan agama Yahudi. Macam mana pula? Jadi perkataan Yahudi dusta. Begitulah.
Kalau kata dia tu sekarang boleh jadi nak dengar, nak hadir majlis. Tapi orang maknanya nah, tilka ummatun qad khalat, demikian Ibrahim dan Yakub dan anak-anak keduanya. Umat sungguh telah lalu dahulu kala. Ini orang zaman dulu, jauh daripada masa sekarang, masa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim dan anak-anak mereka. Anak-anak Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan anak-anak Nabi Yakub. Ini orang zaman dahulu kala nu lagi. Bukan orang zaman Nabi Musa. Bukan orang yang zaman Nabi Muhammad. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya orang yang bagi ummah tadi barang yang ia usaha. Maknanya balasan bagi perkara yang dibuat, yang diusaha oleh mereka. Dan bagi kamu walakum ma kasabtum, dan bagi kamu usaha daripada amalan. Jadi tak kena mengena. Tak kena mengena. Nabi Ibrahim dan anak-anak dia, Nabi Yakub dan anak-anak dia, itu orang zaman dulu kala nu lagi. Amalan baik mereka dapat kepada mereka. Kamu orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad, amalan kamu yang tak beriman, amalan kamu deraka tak beriman kepada Allah, kepada Rasul, kamulah menanggung. Jadi mana kamu dengan mereka tak kena mengena. Masing-masing tanggung amalan. Mereka orang zaman dulu, Nabi Ibrahim anak cucu dia, Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, Nabi Yakub dan anak-anaknya, mereka ada buat amalan baik, maka tentu dibalaskan balasan baik kepada mereka. Kamu adalah kamu buat jahat, ialah tak beriman, maka kamu akan tanggungkan balasan amalan kamu. Jadi kamu dengan mereka tak kena mengena. Hanya keturunan saja. Jadi mereka itu adalah orang yang soleh, orang yang betul, dalam jalanan yang betul. Kamu orang yang sesat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan tiada ditanya akan kamu. Tiada ditanya akan kamu daripada barang yang ada mereka itu berbuat amal mereka itu. Seperti barang yang tiada ditanyakan mereka itu daripada amalan kamu. Jadi nak cerita katanya kamu tak bertanggungjawab dengan amalan mereka, begitu juga mereka tak bertanggungjawab dengan amalan kamu. Kalau kamu betul, betul, baik untuk kamu. Kalau kamu salah, jahat untuk kamu. Jadi maknanya kamu tak payah bertanggungjawab dengan amalan mereka. Mereka tak payah bertanggungjawab dengan amalan kamu. Maknanya tak kena. Kenapa? Kalau macam kita ni ditanya macam mana? Kalau kita ada anak masalah. Kenapa kau tak jaga anak kau? Kenapa kau tak suruh anak kau solat? Kita bapa ni ada bertanggungjawab dengan anak kan. Sebab tu kalau anak kita tak bersolat akan ditanya kenapa anak kau tak solat, kau tak suruh tu. Kenapa anak engkau jahit, kau tak bagi belajar ke? Ada bertanggungjawab. Tu ditanya pasal tanggungjawab. Dan tiada ditanya akan kamu. Tak tanya sebagai tanya bertanggungjawab. Kalau kita jadi pengarah masalah, maka sekiranya orang atas pada kita tu akan tanya kita apabila anak buah kita buat tak betul. Orang atas pada kita, ia tak akan tanya anak buah kita buat tak betul, tapi ia akan tanya kita, kenapa anak buah kau buat begini? Kenapa kau tak jaga? Kenapa kau tak pantau? Gitu dah. Jadi di sini tak tanyanya begitu. Sebab tidak ada sakutan, tidak ada hubung kait. Hanya nasab saja ada hubung kait. Jadi maknanya orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad itu ada hubung kait dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ada hubung kait tentang keturunan nasab saja.
Adapun nisbah amalan tak bertanggungjawab satu pihak kepada satu pihak. Jadi tak bertanya, tak disoal Nabi Ibrahim. Kerana apa, wahai Nabi Ibrahim, anak cucu engkau tak beriman dengan Nabi Muhammad? Kau kena ambil padu. Tak. Tak. Jadi maknanya kalau salah kamu, tak salah sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Itu maknanya, dan tiada ditanya akan kamu daripada barang yang ada mereka itu umat yang dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub berbuat amal mereka itu. Seperti ini, sebagaimana barang yang tiada ditanyakan mereka itu umat-umat yang dulu, yang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, daripada amalan kamu. Tak kena mengena. Jadi maknanya orang dulu tak bertanggungjawab dengan amalan orang sekarang tak bertanggungjawab dengan amalan orang yang dulu. Orang sekarang tu Yahudi pada zaman Nabi Muhammad. Orang dulu tu ialah Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub. Begitulah. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Saya nak minta akhir di sini dulu, walaupun masa jauh lagi, tapi ada isteri keluar kat rumah, nak duduk seorang-seorang. Saya minta akhir di sini dah dulu. Qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم وجمعنا لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا ونسألك فرض علينا وتحت يدنا سبحان ربك رب العزة wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.